Weh, lain macam mesin ni. Dia boleh terus bergerak dan bergerak sendiri tanpa henti. Wow, ini sangat-sangat hebat. Mesin-mesin ni boleh ubah dunia kita. For the machine is immortal. Dapatkan 2 buku terbaru Abang Ajar, Historia dan Paradox, klik pada link yang disediakan di bawah. Masalah terbesar kita di alam semesta kita ini adalah tak ada benda free. Malah kalau ada orang tawar benda free dekat korang patut lagi syak wasangka dan ragu-ragu. Kalau ada senior uni korang tiba-tiba belanja korang makan kedai pizza, ketahuilah itu tak free. Nanti adalah borang apa-apa yang keluar tu. Minta korang sign. Mesin-mesin ciptaan manusia pun macam itu juga. Tak ada yang bergerak secara free, secara percuma. Semuanya bergerak dengan kita membayar sumber tenaga luar untuk menjana mereka. Sumber-sumber tenaga luar ini semuanya tak percuma, malah akan habis tak lama lagi. Kalau dalam cerita anime, impian terbesar adalah untuk mencari Mutiara Naga Dragon Ball. Ya, cerita asal Dragon Ball adalah untuk mencari Mutiara Naga sebelum dia berubah menjadi cerita pasal fashion warna-warna rambut. Impian terbesar seorang jurutera adalah untuk mencipta satu mesin yang boleh bergerak sendiri tanpa perlu kita suap dengan apa-apa tenaga dari luar. Dia boleh menjana sendiri tenaganya, maka ia boleh bergerak dan terus bergerak tanpa henti selama-lamanya secara abadi. Dan kalau ada orang yang betul-betul berjaya cipta mesin macam ni, weh, segala isi dunia ni ambil lah korang punya. Korang jadi raja dunia. Segala mak nenek Nobel Prize lah, anugerah dekan UiTM, bagi dekat dia. Jadi dalam video ini, jom kita tengok 5 percubaan menghasilkan mesin gerak abadi yang tak akan habis bergerak sampai kiamat. Pastikan anda tengok mesin hujung-hujung yang sangat-sangat menarik. Roda Bhaskara. Di sekolah rendah kita semua belajar pasal fulcrum. Kalau kita kenakan daya yang sedikit pada hujung batang jongkang jongkit yang panjang, ia dapat mengangkat objek yang berat di hujung batang yang pendek. Jadi seorang sarjana India pada abad ke-12 bernama Bhaskara pun memikirkan satu idea yang menarik. Kalau aku dapat buat satu roda di mana jarak setiap bebanan dengan pusat putaran adalah tak sama panjang, aku boleh buat roda itu terus berpusing dan berpusing sendiri tanpa henti. Idea dia adalah di belah sini bebanan itu jatuh disebabkan graviti. Jarak bebanan yang jatuh daripada pusat putaran adalah yang paling jauh, maka dia hasilkan torque yang paling besar daripada bahagian roda yang lain. Terdapat daya yang terus-menerus memutarkan roda itu, maka roda itu pun terus berputar. Ada versi lain roda Bhaskara ni, iaitu versi yang menggunakan roda yang diisi merkuri dengan tempat takungan tersebut berbentuk melengkung. Jadi idea dia, bila roda itu berputar, merkuri yang berat itu akan mengalir ke bahagian bawah takungan. Maka roda itu sentiasa miliki berat takungan yang tak seimbang. Ada satu bahagian yang sentiasa lebih berat daripada bahagian yang lain, maka roda itu patut apa? Patut boleh terus berputar dan berputar secara sendiri tanpa henti. Jadinya berjaya tak? Memang tak berjaya langsung lah. Dia berputar sekejap je, kemudian dia berhenti. Sebab apa? Bukan secara teorinya patut menjadi ke? Sebabnya bila korang buat satu struktur yang taburan berat dia tak sekata, apa berlaku adalah pusat jisim dia beranjak ke bawah gandar, ke bawah pusat putaran dia. Maka sistem itu pun sebenarnya menjadi seimbang dan lama-kelamaan daya geseran menyebabkan putaran roda itu berhenti dengan perlahan-lahan. Alamak sedihnya. Bekas air isi sendiri. Satu lagi percubaan untuk menghasilkan mesin gerak abadi ini adalah dengan bekas air isi sendiri. Apa yang bekas air isi sendiri ni buat? Dia isi diri dia
sendiri. Jadi korang pernah perasan tak fenomena menarik air di dalam saluran sempit macam straw? Dia naik sendiri melawan graviti. Ini dipanggil aksi kapilari, di mana air itu menegang lalu menolak sesama sendiri dan melekat sesama dinding saluran tu. Jadi idea dia adalah, macam mana kalau kita buat satu bekas yang mengandungi cecair yang sangat kuat aksi kapilari dia. Lalu cecair itu menolak dirinya sendiri menerusi saluran dan dia jatuh di mulut saluran. Lepas tu proses itu berulang dan sekarang kita dah dapat air terjun infinity. Kita letak kisar dekat sini dan wah, dah ada tenaga yang tak terhingga. Dah boleh ganti Elon Musk sebagai manusia terkaya. Cumanya apa lagi, video yang korang tengah tengok ni memang scam. Ada tenaga tersorok. Semua video tu macam tu. Bekas air isi sendiri yang sebenar, dia cuma akan sampai satu titik persamaan yang sama paras dengan permukaan air di dalam bekas dia. Dia tak naik sampai ke atas. Dan kalau betul daya lekat cecair itu adalah sangat kuat dengan dinding saluran dia, dia tak akan boleh keluar daripada mulut saluran tu pun. Dia tersekat. Bener juga ya. Mesin Wright Heifer. Apa benda pertama korang buat kalau korang akhirnya berjaya mencipta mesin gerak abadi ni? Kalau korang adalah Charles Wright Heifer, seorang pereka cipta Amerika pada tahun 1812, korang buat pameran lah. Korang charge tiket mahal-mahal untuk orang tengok mesin ajaib bergerak sendiri ni. Malah korang cabar siapa-siapa untuk buktikan bahawa mesin tersebut adalah tipu. Mesin ni dia... Macam mana nak terang pasal mesin ni? Dia ada dua tanjakan di atas roda gear dan kemudian dia letakkan pemberat di atas tanjak tersebut. Dua pemberat tu dia nak jatuh ke bawah dengan dia menggelongsorlah di atas tanjak tu, tetapi ada batang kayu yang menghalang dia. Batang kayu tersebut bersambung dengan tiang yang boleh memutarkan keseluruhan roda tu. Jadi pemberat tu nak turun tetapi ada batang kayu halang dia, maka dia pun menolaklah batang kayu itu ke depan. Pada masa yang sama memusingkan roda gear tersebut. Dia macam orang tanya, boleh ke tak korang angkat diri sendiri dengan sangat kuat sampai korang terapung? Mana boleh adik-adik. Oi, pemberat tu sekarang dah masuk dalam satu sistem yang sama dengan sistem roda gear tu. Pemberat tu menolak ke bawah ya, sebab dia ada berat tersendiri, tetapi pada masa yang sama gandar itu balas balik. Dia menolak balik ke atas dengan jumlah keseluruhan daya bersih pada keseluruhan sistem tersebut adalah kosong. Maksudnya tak ada daya tambahan, maksudnya dia tak boleh bergerak. Tapi apa penjelasan mesin Wright Heifer ni boleh bergerak? Pada tahun 1812 tu bukannya ada sangat bekalan elektrik, bateri pun tak ada sangat lagi. Rupanya ada orang tua duk pusing ankle tu seorang-seorang dekat tempat lain. Wright Heifer ni bayar roti dengan air dekat orang tua ni, suruh pusingkan gandar tanpa henti. Wow, bijaknya. Roda gerak abadi David Jones. Okey, dari tadi kita didedahkan dengan mesin-mesin gerak abadi yang secara teorinya, secara idealnya, dia orang boleh jalan. Tetapi bila dibuat memang tak jalan ataupun memang scam. Tapi ini pula adalah mesin gerak abadi yang memang penciptanya sendiri bagi tahu, mesin aku ni palsu. Dia dicipta sebagai bahan lawak. It's a joke, a fake, but it makes people think. So it has a serious purpose. Malah penciptanya memang dikenal sebagai pelawak sains. Antara idea lainnya adalah dia mencipta stokin yang tak jatuh ke bawah, tetapi jatuh ke atas. Dan dia cipta bas yang setiap pemandu ada setereng sendiri. Bas itu bergerak ikut arah siapa yang paling ramai pilih. Demokrasi. Jadi mesin roda gerak abadi David Jones ini memang palsu lah. Memang bukan mesin gerak abadi. Cuma isu dia masih bergerak sendiri selama bertahun-tahun sejak daripada penciptanya meninggal. Malah Dr. David Jones yang dikenali sebagai Daedalus ini juga mencabar orang ramai untuk menjelaskan, ya, roda gerak abadi aku ni palsu, tapi korang kena jelaskan
macam mana dia boleh berfungsi. Dan sampai sekarang, tak ada orang tahu. Profesor-profesor terkenal di England, kawan-kawannya pun sampai sekarang tak tahu. Mulanya mereka sangka ada kaitan dengan daya elektromagnet dalam tin mustard yang dilekatkan pada bingkai roda ni. Tapi bila diukur oleh pengesan elektromagnet, mereka cuma temui ada kesan sedikit di tengah-tengah dan di bahagian bawah. Ini lebih membingungkan. Dan kalau kotak-kotak tin itu adalah bateri pun, macam mana dia buat sampai roda itu boleh terus bergerak, berpusing tanpa henti? Ada yang kata sebenarnya ia adalah akibat reaksi bahan kimia yang berlaku dalam pipe cuprum ni. Dan teori demi teori dikemukakan, tapi tak ada satu teori pun yang konklusif. Sebenarnya mungkin ada 1-2 orang dalam dunia ni yang tahu. Daedalus mewasiatkan satu surat yang menceritakan bagaimana ia berfungsi. Surat ini diberikan kepada 2 orang saja. Jadi dalam dunia ni macam KFC lah kot. Ada 2 orang je yang tahu macam mana dia berfungsi. Tapi tak juga kot, sebab profesor yang kata dia dah baca surat tu pun dia mengaku dia sendiri tak jelas sudahnya. Apapun semua profesor-profesor ni bersepakat bahawa keseronokannya, tujuan dicipta mesin gerak abadi ini adalah supaya kita tak tahu macam mana dia berfungsi. Itu lagi seronok. Jadi ya, nampaknya mesin gerak abadi yang boleh bergerak secara sendiri selama-lamanya ini adalah mustahil. Sebab bumi kita ni pun bukannya boleh duk ada selama-lamanya. Alam semesta kita pun lama-lama akan mati. Tapi macam mana kalau mesin tu dia tak payahlah gerak selama-lamanya, gerak abadi kan? Tapi dia boleh bergerak dengan sangat-sangat lama, sampai secara praktikalnya kita boleh kata dia abadi. Mesin apa yang menghampiri kriteria ni? Antara calon yang paling layak adalah loceng elektrik Oxford. Loceng ini masih berbunyi tanpa henti sejak 1825. Dah dekat 200 tahun dah. Asal-usul loceng ini diselubungi misteri. Tapi yang kita tahu adalah ia merupakan eksperimen yang melibatkan bateri. Kandungan tepat bateri tersebut belum dipastikan lagi lah. Berkemungkinan ia adalah bateri jenis dry pile, iaitu reka bentuk bateri lama yang melibatkan susunan cakra besi. 2 loceng loyang diletakkan di bawah bateri dry pile itu dengan berbola besi digantung di tengah-tengah. Berbola besi itu bergetar tanpa henti di tengah-tengah loceng, menghasilkan bunyi hasil daripada daya elektrostatik. Bila bola itu menghentam satu loceng, ia ditolak, lalu dia menghentam loceng yang lagi satu, lalu dia ditolak. Maka proses ini pun berulang-ulang. Kita tak berapa nak dengar lah bunyi loceng tersebut sebab dia ditutup dengan 2 lapisan gelas. Bateri loceng ini telah memperoleh rekod dunia Guinness sebagai bateri paling tahan lama di muka bumi. Dengan bunyi loceng itu telah dihasilkan lebih daripada 10 bilion kali. Macam mana orang dulu-dulu boleh buat bateri yang tahan lagi lama daripada bateri phone aku? Jadi telah dia sedikit sebanyak penerokaan kita terhadap percubaan-percubaan manusia untuk melanggar hukum alam untuk mencipta mesin gerak abadi. Jadi apa pandangan anda? Adakah ia boleh dilaksanakan sudahnya? Tulis di bahagian komen. Kalau anda suka dengan video ini dan suka dengan saluran ajar, jangan lupa untuk like, share dan subscribe, dan boleh pertimbangkan untuk menjadi ajarian. Sangat-sangat membantu untuk kami terus menghasilkan video-video pendidikan. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.